yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya kita dapat sama-sama pada malam yang bahagia ini, diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita bersama-sama. InsyaAllah pada malam ni saya ingin membicarakan tentang berkenaan dengan hal berkaitan dengan mengingatkan tentang kematian. Kerana salah satu daripada perkara yang membuat jiwa kita atau diri kita ini angkuh, kerana kita ni lupa berkenaan dengan mati. Mati ini semua orang lalai, termasuk saya pun. Mati ini benda orang yang dia mudah lupa dan tak berapa kita nak ingat berkenaan dengan mati. Oleh itulah, kalau kita tak ingat berkenaan dengan mati, maka kita menjadi orang yang sombong, orang yang angkuh. Kalau dia ada duit banyak, dia kaya, dia dah anggap dia tak ingat mati. Sebab tu dia jadi sombong dengan orang. Dia kata dunia ni dia punya. Dia kata dunia ni boleh dibeli. Kerana ada duit, ada kepala rimau, boleh buat belaka. Kerana dia jadi angkuh. Sebab tu kalau dia ingat mati, maka dia tidak berlaku begitu. Walaupun dia kaya dia ingat berkenaan dengan mati. Duit yang ada dekat dia ni, pertama dia kena keluar zakat, benar wajib. Yang kedua, dia kena tolong orang susah. Yang ketiga, dia berikan infak ataupun wakaf untuk amal dia waktu mati. Kesemuanya ini berkaitan dengan soal apabila dia ingat berkenaan mati, maka dia ni menjadi manusia yang tidak angkuh. Punca angkuhnya kerana dia lupa berkenaan dengan mati. Oleh sebab itu, salah satu daripada perkara yang dapat mengubati jiwa kita ini supaya meletakkan harapan kita kepada Allah Ta'ala, tidak lain dan tidak bukan ialah kita ingat berkenaan dengan mati. Mati ni, saya pun teringat mati ni dalam kuliah ni ya. Keluar saat lagi tengok Tasik kot, Putrajaya ni, apalah. Mati ni orang cepat lupa. Macam kita lah, bila naik kereta dekat Lebuh Raya, tengok aksiden mati 2, 3, 4 orang, slow saja. Daripada 14, 15, slow 80, 100 ya. Tak sempat 3 minit, 4 minit, pecut balik. Manusia. Ini kita katakan bab mati ni manusia lupa. Semua manusia lupa. Batulah dia suruh kita ni peringat berkenaan dengan hal-hal berkaitan dengan mati. Tambah apabila umur-umur kita ni dah, macam saya pun tahun ni masuk 59. Tak ada benda lain lah. Dan tu kadang-kadang bila sakit, berapa hari lagi nak meninggal. Kalau ayah saya meninggal umur 74, mak saya 80. Ada abang saya seorang tu meninggal tu 66 tahun. Jadi apabila memanglah umur umat Nabi Muhammad ni tak panjang.
Panjang. Umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku ni antara 60 hingga 70 tahun. Sebab tu kerajaan bagi umur pencen 60 tahun tu elok. Sempat makan pencen 3 bulan, mati. Jadi artinya, salah satu daripada cara kita untuk nak hilang ego kita, sombong kita, ialah dengan kita itu mengingatkan berkenaan dengan mati. Dengan mati tadi. Maka mengingatkan mati itu menjadikan kita orang yang tekun melaksanakan tanggungjawab kita dengan Allah. Kalau kita tunaikan tanggungjawab kita dengan Allah, kita menunaikan solat, kita menutup aurat, kita tak makan rasuah, kita tak makan benda haram, kerana kita ingat berkenaan dengan mati. Kalau orang yang tak ingat berkenaan dengan mati, dia akan buat apa saja. Ini yang jadi menjadikan dia itu orang yang angkuh, sombong ni tadi. Jangan ada yang menyangka bahawa pendek angan-angan akan menghambatkan kemakmuran dunia. Kerana tul amal. Tul amal ni orang panggil panjang angan-angan. Ini di antara sifat mazmumah. Kalau kita bicarakan bab berkenaan dengan dalam kitab tasawuf, tul amal ini salah satu daripada sifat ataupun ciri sifat yang mazmumah, yang terkeji, yang keji, yang keji, iaitu sebab tu Nabi SAW dalam satu hadis dia kata apa? La yazalu qalbun kabirun syaban fisnataini. Sentiasalah hati yang orang yang sudah tua tapi sentiasa muda. Dua perkara Nabi kata. Yang pertama ialah hubbul mal, sayangkan kepada harta. Yang kedua ialah tul amal, iaitu panjang angan-angan. Panjang angan-angan ni dia tak pasal teringat mati, dia teringat kepada benda-benda yang dia nak buat atas dunia. Dua benda ni, hati kita, hak tua ni pun umur 59 tahun. Bab dua benda ni mudah. Sentiasa evergreen, sentiasa segar. Bab dua benda. Pertama, harta. Mata kelabu lah, tapi duit 50 dengan duit RM5 kena yang kata harta ni. Harta tu saya kata orang lain, kita pun nak sebut ni, Nabi sebut ni, Nabi ni tuan-tuan, dia tak cakap dengan nafsu. Macam kita, macam saya bercakap dengan nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kata Nabi, kata Allah Ta'ala. Dan dia tak bercakap dengan hawa nafsu, Nabi ni. Dia bercakap tu apa yang diwahyukan oleh Allah. Apa yang digambarkan oleh Nabi itu betul lah benda-benda ya. Ni kita bercakap tentang diri kita. Bila sebut tentang diri kita ni termasuk saya. Kita bicara hari ni, bicara tentang diri kita. Bicara tentang manusia macam kita, yang bukan maksum. Maka dua benda ni sentiasa mudah. Pertama, harta. Tak ada orang yang mengatakan, dia kata cukup dah harta. Tak ada. Tak ada. Maka Nabi pun sebutlah hadis, dia kata, "Lau kana libni Adam wadiyani min zahabin labtigha salisa." Anak Adam ni kalau kau beri 2 telaga emas, dia minta telaga emas yang ketiga. Hatta yamla fi
Sehinggalah dalam mulutnya tu penuh dengan turab, iaitu tanah. Manusia ni puas tak puas dengan dunia harta ni tuan-tuan, bila mulut dia masuk tanah, mati dia masuk dia. Nabi kata, baru dia puas. Tak pernah cukup kita tuan-tuan. Daripada 1,000 nak 3,000, daripada 3,000 nak 7,000, daripada 7,000 nak 50,000, daripada 50,000 100,000, tak cukup. Bila dia puas, mati. Mati baru puas. Ini hakikat manusia. Hakikat manusia begitu. Tapi dia kata sini, janganlah kita anggap bahawa apabila kita ni angan pendek menjadikan kita ni pasif, ataupun menjadikan kita ini menghambat kemakmuran dunia, kata dia. Tidak begitu. Jangan kita dah anggap bahawa kita apabila kita penting agama, kita tolak dunia. Tak betul. Itu saya mengaji tak habis. Kalau dia mengaji habis, tak berlaku macam tu. Nabi kata, kalau kamu tahu besok kiamat berlaku, ada benih dekat tangan kamu, tanam. Apa makna dia? Walaupun kamu tahu besok kiamat berlaku, tapi ada benih di tangan kamu, tanam benih itu. Tanam benih. Nak menunjukkan tentang, walaupun kamu tahu besoknya kiamat berlaku, tapi ada benih, kamu buat. Artinya bukan satu agama yang mengajar kita supaya kita ini bersikap jumud, bersifat pemalas. No, bukan begitu. Islam ni progresif agama dia. Yang menjadi lembab, yang menjadi tak betul tu orangnya, bukan Islamnya. Islam mesti advance, Islam mesti maju. Dia kata, Ustaz, kalau kita diikut agama sangat ni, bila kita nak untung? Tak betul. Dia tak tahu kadang-kadang. Kita kena ingat, hak untung rugi ni, rezeki ni Tuhan bagi. Kena ingat. Kan? Kalau kita fikir otak kita ni, otak orang panggil, cara dangkal kita, kita keluar zakat. Bodoh keluar zakat ni. Cari teruk-teruk harta, bagi ke orang 2,5%. Nak cari duit miskin, cari duit sendiri lah. Buat apa nak pergi, nak minta aku nak keluar zakat pula? Jangan kita keluar zakat itu ialah an-nama wa ziyadah. Zakat itu dia tumbuh, dia subur. Pasal rezeki Tuhan bagi, bukan manusia bagi. Tak boleh kita kata rezeki manusia bagi, tak. Saya ni Ustaz, tak kait langsung dengan Tuhan. Saya sejak ada pasal malam ni lah, sejak ada RNR Lebuh Raya ni lah, menyebabkan saya senang tu. Tak boleh gantung cakap saja dengan izin Allah. Allah Ta'ala beri rezeki. Berapa orang yang berniaga pasal malam tak menjadi. Macam kita jual barang yang sama, kita katakan di pasal malam, lorong yang sama, meja yang sama, payung yang sama. Hak kawan kita laku, hak kita tak laku, barang sama. Hak nak membolehkan orang buka pintu hati nak pergi beli barang kita tu kerja Tuhan, bukan kerja manusia. Bukan kerja manusia. Kita bertanian, kita bertani pun sama. Sama baja, sama air, sama tanah. Hak kawan kita, hak kita maju, hak dia tak, hak dia maju, hak kita tak. Tu kerja Tuhan. Sebab tu kita tak boleh lari diri kita tu dengan Allah. Maka jangan kita menganggap bahawa apa yang kita buat itu ialah seolah-olah macam kita itu kita menghambat dunia. Dunia ni menjadikan tak maju. Dunia menjadikan kita ini tidak baik. Salah, tak betul. Salah. Kita kena yakin. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا.
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan berikan kepada dia jalan keluar dan memberikan rezeki yang tanpa disangka-sangka. Rezeki nak Allah Ta'ala, sebab tu Allah Ta'ala bersifat dengan Ar-Razzaq, memberi rezeki. Memberi rezeki. Kalau Allah Ta'ala kata nak bagi kat kita, bagilah. Walaupun manusia lain sekat tak bagi kat kita. Ini kerja Allah. Sebab tu salah kalau kita anggap bahawa apabila kita ingatkan kematian, kita pendek angan-angan kita, selalu diingatkan kematian. Oh, ni bila kita diingat orang Islam, dia diingat mati ni, kita menjadikan kita ni orang yang mundur ke belakang. Tak betul. Banyak orang yang duduk siang malam, pagi petang, duduk niaga, semayang bank pun tak bercara apa, tak kaya-kaya ke pun. Selalu saya ingatkan kepada orang susah, orang miskin, kita beli bantuan kepada dia. Kita minta, jangan awak tinggal semayang, jangan awak jauh daripada surau masjid. Jangan. InsyaAllah kita bila dekat dengan masjid, dekat dengan surau, rajin mari surau, rajin mari masjid, tak apa-apa ke dana, tuan-tuan. Tak miskinlah, tak menjadi orang yang merempat. Ni kadang-kadang dah lah susah semayang tidak. Macam mana Tuhan nak beri rezeki kat hang? Kerja siang malam sampai tak berunia, tak mari surau, mari masjid, macam mana? Dan kan kita kena ingat, kerja ni kerja Allah Ta'ala. Rezeki Tuhan yang bagi pada kita. Sesungguhnya pendek angan-angan dan mengingatkan kematian akan mengangkat darjat manusia itu. Di sinilah kita dapat tengok bagaimana yang pernah dijelaskan oleh Al-Imam Ghazali tentang masalah tersebut, iaitu tentang hal yang berkaitan dengan mengingatkan kematian. Orang pasti akan mati. Kita ni semua mati. Ada satu penyanyi lagu Indonesia apa? Yang kaya mati, yang miskin mati. Orang, maknanya semua mati belaka. Pasal apa kita mati? Pasal kita hidup. Kalau hampa tak mati boleh, jangan hidup. Tak nak mati tak apa, okey. Ustaz, saya tak nak mati, boleh, jangan hidup. Dengan hidup. Kita ni setiap mati, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu mesti mati. Bila mati, tanah menjadi tempat perbaringannya. Tanah ni tempat maksud dia itu. Hari ni kita, rumah kita ada bantal, ada tilam. So mati tak ada dah. Mati tak ada tanah baik kita. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok ada orang-orang sufi, orang-orang tasawuf, dia rumah dia tu dia korek liang lahat. Liang lahat. Dia berasa diri dia itu lupa, jauh dengan Allah, maka dia masuk dalam tu. Kita berlakon pun dah ngeri dah tu. Hak sungguh tak tahu. Itu cara yang mereka buat untuk nak merasakan perasaan
Takut itu. Kan? Kerana baringan ulat tanah menjadi teman kita. Ulat bila mati tu ulat. Kita ni antara makhluk Allah Ta'ala yang cepat berulat ni manusia. Sebab tu kalau lembu mati pukul 8 malam, manusia mati pukul 8 malam. Yang paling cepat busuknya manusia. Pasal lembu ni makan rumput je. Kita semua makan. Hak tak makannya atas sayap kau terbang, bawah rel kereta api. Hak lain semua kita bulun-bulun semua. Kan? Manusia sebab tu kita serba maknikah kita makan. Sebab tu Tuhan jadi kita ni nikmat yang paling banyak manusia dapat kita. Bukan orang lain. Sebab tu Allah Ta'ala jadikan lautan tu. Kalau orang yang pernah masuk askar, dia tahu program survival kan. Dia lepas kadang-kadang bagi mancis, bagi ais botol. Lepas sebulan. Mati tak? InsyaAllah tak mati. Pasal apa? Boleh katakan hampir 90% lebih tumbuh-tumbuhan dalam hutan tu boleh makan. Boleh makan belakang. Allah Ta'ala jadikan. InsyaAllah tak beracun. Kita tak pernah, kalau orang yang pernah masuk askar, dia tahulah bagaimana program survival dia buat kan. Pasal arti nak ceritanya, Tuhan jadikan apa yang terdapat makhluk Allah Ta'ala ni memang dia halal untuk manusia makan. Manusia makan. Halal begitu. Dia mudah untuk manusia makan. Ni Allah Ta'ala jadikan batu nikmat yang paling banyak manusia dapat. Bukan lain. Manusia yang paling dapat banyak, dapat nikmat. Dan kita pula, tahu lah, bila mati besok, ulat. Yang teman kita. Munkar dan nakir menjadi tamu je. Ni ialah munkar nakir akan soal kepada kita. Tu menjadi tetamu kita. Tamu kita. Ya kan? Soal berkenaan dengan apa amalan yang kita lakukan atas dunia ini. Itulah yang akan menjadi tamu. Orang yang akan mari kepada kita nanti. Ini munkar nakir. Kiamat menjadi penantian. Sebab tu kubur itu ialah merupakan awalul qiyamah. Kubur itu merupakan tempat awal kiamat. Kubur ni. Siapa yang selamat daripadanya, dia akan selamat di akhirat. Siapa dalam kubur itu dia tak selamat, maka dia tak akan selamat juga di akhirat. Itu yang kita minta selalu doa ketika kita dalam doa tahlil yang kita nak baca, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu khufratan minan nar. Ya Allah, jadikan kubur itu daripada taman-taman syurga, dan jangan jadikan kuburnya itu daripada lubang neraka. Ini kubur. Lepas tu kubur tu ada berlakunya penyiksaan dan kubur. Yang tak dengar seksa kubur ni sakalain, dua yang tak dengar orang kena seksa, iaitu jin dan manusia. Jin manusia tak dengar, binatang dia dengar orang kena seksa kubur. Pasal apa? Jin dengan manusia tak dengar, kerana mereka itu antara bakal-bakal penghuni sama ada neraka atau syurga. Binatang tak, dia apabila mati habis khalas, tak ada apa. Dia tak tanya man rabbuka, man nabiyuka, mayang berapa rakaat, tak tanya. Binatang habis cerita. Ayam daging 45 hari cukup umur, potong habis khalas cerita. Lembu cukup umur, korban habis cerita. Kita tak selesai masalah tu. Jangan duk sebut, dia kata ustaz biarlah mati dah senang. Tak, mati bukan tentu senang lagi tu. Kita ada lagi, bukan soal bila mati boleh mungkin alung tak cari hang.
Alung tak cari hak bawah dia tunggu tu. Jadi ingat waktu nyiksaan kita dalam hal ni itu. Siapa yang selamat di dunia, maka selamatlah di akhirat. Di akhirat dia akan selamat. Itu yang nak menunjukkan, nak menggambarkan tentang bagaimana apa yang kita katakan tadi, ialah kubur itu merupakan tempat mukaddimah kepada sama ada kita ke syurga ataupun kita ke neraka. Ini yang menjadi perbincangan kepada kita dalam hal seperti begini. Kita tidak sepatutnya memikirkan kecuali tentang kematian. Tidak mengingatkan kecuali kepadanya. Mana kita, dan itulah disebut tadi tentang kematian. Walaupun kita sedar, kita tahu, kita sentiasa leka lupa. Macam saya kata tadi, termasuk di saya sendiri pun. Bila kita bercakap tentang bab mati ni, teringat sikit bab mati. Bila kita berkawan kawan-kawan kita bab agama ni, teringat sikit mati. Kalau tidak, kita lupa juga. Lupa. Hanya kata mati ni. Dan tidak mempersiapkan kecuali untuknya. Maksudnya semua benda ni tuan-tuan, kita buat benda ni ialah untuk mati. Kita mencari makan, berniaga untuk mati, bukan untuk hidup. Kita berniaga untuk mati. Bila kita berniaga untuk mati, kita tahu yang kita takkan tipu orang dalam perniagaan kita. Barang yang baik kita cakap baik, barang buruk kita cakap buruk. Tak adalah macam orang jual daging, kadang-kadang hak jujur tu jujur, hak tak jujur tu. Ni kita minta daging batang pinang. Batang pinang ada abang? Abang ada. Dia bagi daging batang pisang. Kita nak tahu kan? Kita bukan kenal kan? Tapi tipulah masalah. Harga mahal. Tak boleh ke tu? Tak ada. Tak boleh kita nak cakap kan? Tipu. Barang kita berniaga beras. Kita kata beras tu 5% saja yang hancur. Jangan pula awak masukkan 10% yang hancur. Harga awak jual sama, tak boleh. Itu semua memang nampak segi orang panggil apa, luarannya nampak untung cepat, tapi kena ingat Tuhan akan tarik yang lain. Bila ingat mati, kita tak buat benda-benda yang macam tu. Benda-benda macam tu kan? Kita tahu tentang kita jadi pemimpin pun sama. Kita mimpin ialah untuk ingat mati, bukan untuk ingat hidup. Bila ingat mati, maka kita tahu tentang tanggungjawab kita, kewajipan kita, apa yang perlu kita lakukan. Mungkin kadang-kadang seronok orang puja kita, orang puji kita, tapi kita perlu ingat, kalau kita tidak buat kena cara dengan agama, kita akan menjadi orang yang hina pada hari akhirat nanti. Wallahualam. Sebab tu dikatakan tadi, kehidupan kamu ni kena fikirkan dari segi sudut yang kita katakan tadi, ialah mesti tentang memsiapkan siaga benda-benda itu. Tidak merencanakan kecuali untuknya. Kita buat satu benda atas dunia ni pun tak ada benda lain melainkan ialah kita merancang untuk persiapan mati. Kepada mati. Tak adalah benda yang kita kata lain daripada itu. Kerana kita sedar itu adalah merupakan satu daripada perkara-perkara yang kita buat tadi, melainkan kecuali dengan dia. Tidak mengumpulkan daya kekuatan kecuali untuk menghadapinya. Macam kita katakan tadi, mengumpulkan kekuatan kita, kesihatan kita. Macam kita tidur, kita rehat. Sebab apa? Sebab untuk kita nak menghadapi kematian. Sebab tak ada kekuatan, kita melakukan ibadat dengan Allah, kita bekerja untuk agama Allah,
Maka di sana ialah semuanya sebagai persiapan untuk kita nak menghadapi kematian ni tadi. Dan semestinya dia menganggap dirinya termasuk orang yang sudah menjadi penghuni kubur. Kita ni orang panggil apa, dah ada waiting list. Nak tak nak, kita ni adalah merupakan orang yang sudah pun menjadi senarai yang sudah mesti sedia ada. Sebab kita tak tahulah tanah kubur kita dekat mana. Kan? Kita mati kita tak tahu. Kita waktu kita duduk dalam perut, duduk dalam rahim mak kita tu, waktu wa nafakhtu fihi min ruhi, ditiupkan ruh tu, antara benda yang telah ditetapkan kepada kita ajal kita. Ajal kita. Dan ajal kita ni tuan-tuan, kita tak akan mati melainkan setelah cukup rezeki kita. Cukup rezeki kita. Dia apabila kita ni bila dah makan pun orang panggil apa? Buah apple sejurai, orang panggil sejurai apa ni? Orang panggil apa? Sepotong lah. Sepotong cakap bahasa standard lah. Bahasa kampung saya sejurai orang panggil. Sepotong sikit pun orang kata tak boleh telan lah tu. Mana boleh panggil nak beranak lah. Ataupun air dan drip tu, doktor pun tengok, boleh panggil lah. Nak balik pun balik lah kata. Kalau air dan drip, air pun dah tolak, tak boleh nak pergi dah. Itu maknanya rezeki kita dah habis. Maknanya itu tamat kita. Sebab tu kalau saya kadang-kadang duduk gorong dengan saya duduk gorong saya kan, dia kata, adalah lalu kita dah tinggal apa, keluar lah, apalah kata, pergilah kata, saya nasi lalu makan lagi. Kalau makan lambat mati lagi lah kata. Nak sebutnya kita apabila boleh makan lagi tu insyaAllah. Bila tak boleh makan tu, itu artinya rezeki kita cukup tu. Sebab tu insyaAllah tak mati. Oleh itu kadang-kadang kita dah tengok ada, yalah, saya ni bisa duduk dalam masyarakat, kita tengok kadang-kadang anak-anak kecil-kecil kelaran, mak ayah penagih dadah, ada berlaku dalam masyarakat macam tu. Kalau kita pergi tengok budak ni, nak hidup kan, siapa nak makan? Tak, hidup dah tu. Hidup sampai besar. Pasal apa? Allah Ta'ala lontarkan perasaan kat orang. Kita tengok dia, mari nak, makan. Kita, orang lain pula tengok dia. Allah Ta'ala buka pintu hati. Tu kerja siapa? Kerja Allah. Kerja Allah yang menyebabkan kita kesian, kasih kepada dia. Budak tak mati. Nak sebutnya tentang ajal itu ditentukan begitu kepada kita. Bila kita nak mati, bila sebagainya, itu adalah merupakan ketentuan yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan kepada kita. Kerana kita semuanya akan menjadi waiting list. Nanti kita sebut Assalamualaikum ya ahlul qubur, antum sabiqun, kamu pergi dulu, wa nahnu lahiqun, kami ikut kemudian. Itu mengingatkan mati lah. Okey, awak sampai dulu, awak sampai tahun ni, tahun depan aku sampai pula. Itu maksud dia. Kita kadang-kadang pergi tengok, cek nama-nama kawan-kawan kita di sekolah dulu. Daripada 40 orang sekelas tu, cuba potong. Satu, Mamat ni mati, Dolah mati, Rogayah mati, Zaitun mati. Tiba-tiba tinggal seorang lagi. Kita lah tu. Kita, benda tu memang kita akan menjadi penghuni. Kita akan menjadi penghuni situ. Kepada kematian kita memang nak tak nak, kita adalah merupakan orang yang akan menghuni di sana. Oleh itu Nabi SAW menyebut, dia kata, Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik ialah orang yang selalu bermuhasabah dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Orang yang cerdik ini ialah orang yang selalu membuat pertimbangan, membuat muhasabah dirinya dan beramal untuk persiapan dia bagi selepas mati.
Ini orang cerdik. Orang cerdik ni kata Nabi apa dia? Orang sentiasa mandana nafsahu. Buat muhasabah diri dia. Kita, tuan-tuan, kan? Sebab itulah digalakkan kepada kita ini melakukan muhasabah. Buat koreksi diri kita. Muhasabah diri kita. Kita buat muhasabah. Tuan-tuan tak tahu amalan saya hari ini. Saya tahu. Dekat mana kelemahan saya, dekat mana kekuatan saya. Saya tidak tahu amalan tuan-tuan, tapi tuan-tuan tahu dekat mana kehebatan tuan-tuan dan dekat mana kelemahan tuan-tuan. Itu muhasabah. Sebab tu Sayyidina Umar kata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu. Hari ini kita tahu. Hari ini kita meniaga untung kau rugi dengan Tuhan. Bermula tadi dengan sembahyang subuh tidak okey baik. Kemudian kita sembahyang duha. Kemudian kita pergi bekerja kali. Kemudian itulah. Kita pun macam-macam kita buat, ada untung rugi, ada buat dosa pun. Hari ini aku rasa banyak aku dosa banyak kepada Tuhan. Semayang pun tak apa nak khusyuk elok. Kita boleh tahu. Kita boleh tahu. Kita muhasabah diri kita. Kita katakan al-kaisu mandana nafsahu. Orang yang cerdik ini ialah orang yang sentiasa membuat muhasabah terhadap diri dia. Dia orang cerdik. Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia beramal, membuat persiapan sebagai persiapan untuk lepas mati. Kita beramal malam ni. Kita beramal sebab untuk persiapan kita lepas mati. Kita buat semua benda ni kerana kita nak beramal kita ialah selepas daripada mati. Bukan itu. Ini yang perlu kita kena lihat, ya, dalam hal seperti beginilah. Nak menunjukkan tentang kita beramal. Semua perkara itu ialah semata-mata untuk melihat tentang lepas ni kita nak beramal kerana kematian kita. Persiapan untuk mati kita. Kita tak beramal tadi bukan untuk hidup. Tapi kita beramal kerana nak mati. Kita tak buat benda ni kerana takut kerana mati. Nak buat macam ni kerana mati. Nak buat macam ni kerana mati. Kita tak buat benda-benda Tuhan larang tu kerana mati. Maka menjadikan insya-Allah kita menjadi manusia yang cerdik, manusia yang baik apabila kita memperlakukan terhadap apa yang atas dunia ini dalam hal seperti begitu. Baik, tuan-tuan, itulah yang saya dapat sampaikan, sedikit peringatan kepada kita sama, kerana kita semua, kita bercakap malam ni, cakap tentang diri kita. Bukan bercakap tentang orang, cakap tentang diri kita sebagai manusia yang akan mati, manusia yang akan menemui kematian, manusia yang banyak sangat kelemahan-kelemahan yang memerlukan kepada kita itu untuk kita adalah terdiri dari kalangan insan yang sentiasa membuat persiapan isti'dad maut, persiapan mati tadi. Wallahu a'lam. Rasulullah. Adakah seseorang insan itu kematiannya telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala? Artinya yang apabila selesai dunia telah ditulis kematiannya jadi selai daun di Lauh Mahfuz. Jadi saya ada di satu kitab ini. Anda mengatakan seorang Nabi, saya ingat Nabi ajaran Nabi apa, dan duduk rehat di satu tempat ibadat. Maka dia datang satu malaikat maut dekat dengan dia. Ini yang saya ceramah kan, bukan saya dengan ceramah yang dengan saya. Betul dia kepada Nabi itu bukan dia kepada dan aku datang ni Nabi nyawa orang tu. Kata dengan makan maut lah. Ambil je lah, begitu lah dia buatnya kalau ambil je lah. Jadi selepas 2-3 hari Nabi ni nak ada lagi budak ni 4-5 ada lagi ni. Jadi satu ketika yang agak lama sedikit jumpa lagi macam kepada Nabi lah. Tapi kata Nabi
telah menyambung silaturahim. Dia keputusan. Adakah yang ada di lubang itu tetap dan permanent? Okey. Dia di situ di dalam menafsirkan, dia dalam membicarakan itu adalah perbicaraan berkenaan dengan kelebihan kita menghubungkan silaturahim. Memang Nabi pun sebut antara perkara yang dia kata apabila kita menghubungkan silaturahim itu yang boleh menyebabkan umur kita itu panjang. Panjang ni ada dua tafsir. Satu dia panjang betul. Panjang umur dia, maknanya daripada mungkin dia patut mati tahun ni, tahun depan. Itu semua atas pengetahuan Allah. Yang keduanya, umur dia panjang. Umur dia macam mati yang sama juga, tetapi amalan dia tu macam panjang. Maksud dia amalan walaupun dia buat amalan dia umur 50 tahun, tapi amalan dia seolah macam amalan dia 60 tahun. Itu maksud dia. Tapi hak cerita berkenaan dengan tu Allah alam lah yang kata tadi orang. Tapi yang menyebutkan tentang silaturahim tu di antara doa yang demikian. Dan kita ni tak boleh kita minta ke Allah Ta'ala, ya Allah, minta tarik nyawa aku. Tak boleh betul. Kita tak boleh minta Allah Ta'ala tarik nyawa kita. Tak boleh. Itu satu benda yang salah dalam agama kita. Tak boleh kita nak minta supaya kita ada masalah banyak, minta tarik nyawa, mati cepat-cepat. Kerana sedangkan kita apabila kita hidup lama ni tuan-tuan, dia ada kelebihan dia. Kelebihan dia pertama ialah kita dapat bertaubat kalau kita ni orang jahat. Kalau kita daripada daripada muda dulu kita jahat. Orang lain umur balik dia 7 tahun, kita umur balik dia 60 tahun lepas benjin ni. Okey lah. Tapi kira quite okey pasal dia kok mana pun kitab baru. Dia buka kitab baru tau. Kan? Kitab baru. At-taibu 'anil zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa dia seolah-olah macam tak ada dosa. Dia bermula kitab baru. Dia taubat betul lah. Taubat, aku tak mau arak minum. Alhamdulillah ni keadilan Allah Ta'ala kepada kita. Yang kedua, kalau dia umur panjang, kalau dia umur pendek hari itu tak ada nak bertaubat. Dalam keadaan dia jahat tu dia mati. Mati atas meja arak, mati atas perut betina dan sebagainya. Tak nak malah. Yang keduanya, kalau kita umur panjang, apa kelebihan dia? Menyebabkan kita boleh banyak nampak, tambah saving kita punya amalan kita. Macam kita makin lama kita bekerja, kita simpan duit dalam duit SP, simpan duit dalam saving kita sebagainya. Sama juga amalan. Dua kebaikan kita. Kalau kita umur panjang, kalau kita jahat, kita boleh minta taubat. Kalau kita orang baik pula, Allah Ta'ala akan menambahkan lagi amal kebaikan kita. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'al Qur'an al-azim. Allah faqihna fi din wa 'allimna ta'wil. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.